Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Satu gol sudah cukup untuk Manchester City. Kejayaan Manchester City menudukkan Chelsea 1-0 di Stamford Bridge sudah cukup untuk memastikan mereka pulang dengan 3 mata penuh. City yang sebelum ini hanya mampu seri 1-1 dengan Everton bermula dengan garang tetapi gagal menemui sentuhan penyudah yang cukup berkesan untuk meletakkan mereka di hadapan. Gol mereka akhirnya hadir melalui jaringan oleh Riyad Mahrez pada minit ke-63 permainan selepas menyudahkan hantaran lintang Jack Grealish yang menemui far post. Asalkan dibiasakan oleh anak-anak buah Graham Potter, tetapi mereka masih kebuntun untuk mencari sekurang-kurangnya 1 gol penyamaan untuk bergosip mata dengan City. City masih lagi di tempat kedua, tetapi perbezaan mata semakin mengecil dengan 5 mata saja berbeza dengan Arsenal yang sudah semakin selesa berada di tahta liga. Ini adalah Manchester United yang kita mahukan, kata Erik ten Hag. Pengurus Manchester United Erik ten Hag menegaskan yang dia mahukan komitmen yang lebih daripada anak buahnya dalam membawa kembali zaman kegemilangan Manchester United seperti satu ketika dahulu. Dia juga memberitahu yang mereka kini sedang dalam fasa untuk menjadi semula seperti apa yang peminat-peminat mahukan, dan fokus adalah lebih terarah kepada perkara itu berbanding untuk memenangi trofi sama ada di peringkat domestik ataupun Eropah. Dia tidak mahu memberikan lebih tekanan kepada pemainnya dengan meletakkan sasaran yang terlalu tinggi sehingga membolehkan mereka terganggu daripada segi emosi dan juga psikologi. United kali terakhir memenangi trofi pada 2017 dan itu tidak sedikit pun memberikan kesan kepada pasukannya sekarang ini. Sasaran mereka sekarang adalah untuk terus kekal berada dalam kedudukan 4 terbaik dan cuba untuk memenangi sebanyak mungkin perlawanan akan datang. Super League akan berlangsung tanpa pasukan Liga Perdana Inggeris, kata Joan Laporta. Presiden Barcelona, Joan Laporta, masih lagi dengan pendiriannya untuk menjalankan European Super League yang dirancang akan mula diadakan pada tahun 2025. Barcelona, Real Madrid dan juga Juventus masih kekal memberikan komitmen dalam menjayakan kejuaraan tersebut, namun masih belum mendapat sokongan penuh daripada kelab Liga Perdana Inggeris. Jika perkara ini terus berlaku, dia menjangkakan yang European Super League nanti akan berjalan tanpa kelab daripada Liga Perdana Inggeris. Dia juga percaya mereka akan menyertai kejuaraan tersebut sekiranya ia dilihat berjaya dianjurkan. Terdahulu, UEFA menganggap penganjuran European Super League adalah ketamakan yang melampau oleh pengajunya kerana ianya diadakan semata-mata untuk membolok segala wang yang ada. Klopp sudah pasti hala tuju selepas tamat kontrak dengan Liverpool. Pengurus The Reds, Jurgen Klopp, sudah mendedahkan apa yang dia akan lakukan selepas kontraknya tamat dengan Liverpool nanti. Dia akan menghabiskan masa selama setahun untuk berehat daripada apa-apa aktiviti bola sepak, tidak kira walau apa-apa yang terjadi. Dia yang pada mulanya akan meninggalkan Liverpool pada 2024 telah menerima tawaran baru untuk melanjutkan lagi kontrak sehingga 2026 nanti, menjadikan Liverpool destinasi paling lama dia menjadi pengurus selain Dortmund dan juga Mainz dulu. Dia juga tidak menolak untuk menjadi jurulatih Jerman pada suatu hari nanti, tetapi perlu menunggu sehingga masa yang betul-betul sesuai. Dia juga sudah memberikan kenyataan pada 2016 yang lalu di mana dia akan pulang semula ke Jerman sama ada untuk terus bersara ataupun menjadi jurulatih di sana kerana dia sudah membuat keputusan untuk bersara pada umur 60 tahun. Debut Ronaldo di Al Nassr terpaksa ditangguhkan. Cristiano Ronaldo yang baru saja menyertai pasukan Al Nassr terpaksa menangguhkan debutnya bersama kelab Arab Saudi itu selepas masih lagi dalam pergantungan 2 perlawanan akibat masalah yang ditimbulkan semasa masih berada di Manchester United. Dia dikenakan hukuman pergantungan 2 perlawanan selepas dirakam menghempas telefon seorang peminat kanak-kanak di Everton. Didapati bersalah selepas hasil siasatan polis dikeluarkan. Walaupun Ronaldo sudah tidak lagi bersama dengan United, pergantungan 2 perlawanan tersebut masih perlu dilakukan kerana ianya terikat dengan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh FIFA sendiri merujuk kepada artikel 12.1 Undang-Undang FIFA. Ronaldo dijangkakan akan melakukan penampilan pertamanya ketika menantang Ettifaq pada 21 Januari nanti. Chelsea kini diburu masalah kecederaan. Chelsea yang kini sedang bergelut untuk kembali kepada kedudukan 4 terbaik. Liga Perdana Inggeris menerima tamparan yang sangat hebat selepas mereka akan kehilangan beberapa tonggak utama atas masalah kecederaan. Raheem Sterling terlebih dahulu terpaksa diketepikan akibat masalah hamstring selepas hanya 3 minit beraksi ketika menentang Man City awal pagi tadi. Mason Mount juga tidak dapat diturunkan akibat mengalami kecederaan semasa latihan. Tidak lama selepas itu, Christian Pulisic pula mengalami kecederaan selepas menerima tackle daripada John Stone yang cuba menghalang dia daripada terus masuk ke dalam kotak penalti pasukannya itu. Dengan keadaan pemain utama mereka, Potter akan memberikan lebih peluang kepada pemain muda untuk beraksi. Cuma masalah yang ada sekarang ini adalah kekurangan pengalaman untuk bermain pada peringkat tertinggi Eropah. Modric lebih bernilai daripada Antony di Manchester United, kata Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk tidak akan menjual pemain mereka iaitu Mikhailo Modric, melainkan tuntutan yang dilakukan oleh mereka diberikan secara penuh jika Chelsea dan juga Arsenal masih berminat untuk mendapatkannya. Shakhtar berkata yang Arsenal menjadikan Modric sasaran utama mereka, tetapi mereka harus akui yang pemain ini adalah lebih bagus daripada Antony yang dibeli dengan harga 82 juta pound daripada Ajax. Arsenal pada mulanya telah memberikan tawaran sebanyak 57 juta pound kepada Shakhtar Donetsk tetapi ditolak dan sudah menaikkan sehingga 62 juta pound, tetapi masih belum cukup tinggi untuk
untuk mendapatkan pemain tersebut. Menurut Timbalan Sporting Director Shakhtar iaitu Carlo Nicolini, mereka tidak terdesak untuk menjual Modric, tetapi sekiranya ada permintaan untuk pemain itu, ianya seharuslah menepati nilai yang telah kami letakkan. Harry Kane dedah kesan kegagalan sepakan penaltinya di Qatar. Harry Kane yang mensia-siakan peluang menyempurnakan sepakan penalti ketika menentang Perancis tempoh hari mengaku dia masih tidak dapat melupakannya. Kesan daripada itu membuatkan dia berasa lebih bersemangat untuk menjadi lebih berjaya pada masa hadapan kerana tidak mahu mengulangi kesilapan yang merugikan negaranya itu. Ianya merupakan masa yang sukar untuk saya kerana teruk dikecam oleh banyak pihak, tetapi itu tidak melemahkan semangat saya untuk terus memberikan yang terbaik untuk kelab setakat ini. Fokusnya sekarang adalah untuk membantu England layak ke kejuaraan Euro 2024 di Jerman nanti. Chelsea umum Benoit Badiashile. Chelsea akhirnya mengumumkan kedatangan pemain pertahanan Monaco ke Stamford Bridge iaitu Benoit Badiashile dengan kontrak selama 7 tahun setengah. Chelsea dilihat akan berhabis-habisan dalam jendela perpindahan kali ini dengan sudah memastikan penyerang remaja iaitu David Lautaro Fofana dan juga Christopher Nkunku menjadi milik mereka. Badiashile mempunyai rekod baik bersama Monaco dengan telah membuat 135 penampilan bersama skuad senior Monaco. Chelsea gagal dapatkan Enzo. Chelsea dilaporkan gagal mendapat persetujuan antara mereka dengan Benfica bagi mendapatkan pemain tengah mereka iaitu Enzo Fernandez. Chelsea pada mulanya meletakkan syarat untuk mendapatkan Enzo secara ansuran, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Benfica yang mahukan bayaran penuh klausul pemain tersebut bernilai 120 juta euro. Bos Benfica, Roger Smith, pula menganggap Chelsea tidak menghormati pemainnya itu selepas mengambil sikap berdiam diri selepas gagal memenuhi permintaan kelab yang pada mulanya tidak mahu menjual Enzo Fernandez. Atletico Madrid tolak tawaran Manchester United. Manchester United sudah mengemukakan tawaran untuk membawa masuk pemain penyerang Atletico Madrid iaitu Joao Felix secara pinjaman dengan bayaran sebanyak 4 juta euro tetapi telah ditolak. Atletico mahukan perjanjian bernilai sekitar 13 juta euro terhadap pemain tersebut dan tidak akan cuba untuk mengurangkannya lagi. Al-Nassr semakin sibuk intai pemain. Kelab Arab Saudi itu kini sedang memberikan perhatian kepada penyerang Liverpool, Roberto Firmino, yang sehingga kini masih belum menandatangani kontrak lanjutan bersama kelabnya itu. Firmino bagaimanapun sudah memberitahu yang dia mahu terus kekal berada di Anfield sehingga tamat karirnya nanti. Dalam pada itu, Juan Cuadrado pula sudah semakin hampir untuk menyertai Al-Nassr sekiranya perjanjian antara mereka dan juga Juventus dapat dimuktamadkan. Bekas pemain Manchester United sertai Bayern. Bekas pemain pertahanan Manchester United, Daley Blind, dilaporkan sudah bersetuju dengan kontrak selama 6 bulan untuk bersama dengan Bayern Munich selepas kontraknya dengan Ajax telah dibatalkan. Dia yang kini berusia 32 tahun itu berharap yang dia akan berada lebih lama di sana kerana dapat bermain bersama kelab gergasi Jerman itu merupakan impian setiap pemain bola sepak profesional. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.